warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama berhimpun dalam kuliah yang kita adakan setiap minggu, iaitu kuliah Al-Adabul Mufrad, membaca kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang berkaitan dengan adab. Seperti mana yang kita tahu, pada minggu lepas saya tidak ada kuliah kerana saya berada di Perlis. Ada mesyuarat fatwa negeri Perlis, dan kita nak sambung pada orang kata apa, kuliah yang terakhir kita, iaitu kuliah yang berlangsung pada 15 hari bulan 11 hari itu. Ya, kita nak mula dengan hari ini, kita nak mula dengan bab yang ke-59. Siapa yang ada buku tu boleh tengok bab 59. Babul adna fal adna minal jiran. Ya. Bab pada membicarakan yang dekat, yang paling dekat, kemudian yang berikutnya yang dekat daripada jiran. Maksudnya apa ni? Maksudnya Imam Bukhari buat tajuk ni, dia nak bagi tahu jiran ni ada yang jauh dan ada yang dekat. Tetapi Islam ini menggalakkan kita untuk mendahulukan yang lebih dekat berbanding yang lebih dekat. Okey. Dia bawakan satu riwayat. Muka surat kita tak sama. Hadis nombor 109. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Husain ibn Hurais qala haddatsana Al-Fadl ibn Musa 'anil Walid bin Dinar 'anil Hasan annahu su'ila 'anil jar faqala 40 daran amamahu 40 daran amamahu wa 40 khalfahu wa 40 'an yaminihi wa 40 'an yasarihi. Inilah hadis, inilah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk bab ini, iaitu riwayat nombor 109. Ya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Husain bin Hurais telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Al-Fadl bin Musa telah menyampaikan kepada kami daripada Al-Walid bin Dinar, daripada Al-Hasan. Al-Hasan merupakan Al-Hasanul Basri, seorang tabi'i besar, berasal daripada Iraq. Seorang tabi'i, maksudnya dia belajar dengan sahabat. Walaupun dia belajar dengan sahabat, tapi ada juga sebahagian sahabat yang ulama berbeza pendapat, dia dengar ke tak daripada sahabat tersebut. Ini panjanglah perbahasan ni. Syekh Sharif Hatim Al-Auni ada bahas tentang Hasan ni pernah jumpa sahabat mana, yang mana dia tak pernah jumpa, dalam kitab dia ataupun dalam risalah dia yang terkenal, Al-Mursal Al-Khafi wa Alaqatuhu Bit-Tadlis. Siapa
biasa dengan ilmu hadis, yang boleh mahir bahasa Arab sikit, boleh carilah buku tu. Buku yang sangat, bagi saya lah, yang sangat-sangat detail dalam membicarakan berkenaan dengan Hasan al-Basri ni punya riwayat. Okey? Jadi kalau kita tengok kat sini, dia berhenti dekat Hasan. Dia tak sambung terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walid bin Dinar meriwayatkan daripada Hasan, yang mana Hasan ditanya berkenaan dengan jiran. Kalau kita tengok kat sini, ya, kalau kita tengok kat sini tuan-tuan, hadis ni dia tak sampai kepada Nabi SAW. Ni kita nak belajar ilmu hadis sikit. Kita nak belajar ilmu mustalah sikit, yang mana ilmu mustalah hadis, ya, apabila bicara tentang pembahagian hadis. Apabila kita berbicara tentang pembahagian hadis, kita akan tengok, kita akan dapati ulama ada membahagikan hadis ni kepada beberapa kategori, melihat kepada cara pembahagian yang berbagai. Kalau kita nak tengok dari sudut status, hadis ni ada yang makbul, ada yang mardud. Ada yang diterima dan ada yang ditolak. Yang diterima itu hadis sahih dan hadis hasan, manakala yang ditolak itu hadis palsu, hadis terlalu dhaif dan hadis dhaif. Manakala di sana ada hadis yang kita boleh bahagikan kepada mengikut kepada pada siapa hadis itu disandarkan. Kalau kita nak bahagikan hadis melihat kepada siapa hadis itu disandarkan, maka hadis terbahagi kepada 4 kategori. Yang pertama kita panggil hadis itu hadis qudsi, apabila ia disandarkan kepada Allah. Yang kedua, hadis marfu', apabila ia disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disandarkan ni maksudnya orang menyandarkan kata-kata ataupun perbuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ataupun hadis mauquf. Hadis mauquf ialah hadis yang disandarkan kepada sahabat. Kata-kata sahabat ataupun perbuatan sahabat yang tidak mereka riwayatkan dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ada hadis maqtu', iaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'i. Yang disandarkan kepada tabi'i, tidak terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok kat sini, Hasan ni dia tabi'i. Hasan ni dia tabi'i. Jadi bila dia tabi'i, riwayat ni dia tak sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya disandarkan kata-kata ini kepada Hasanul Basri, maka hadis ini adalah hadis yang maqtu'. Kan? Hadis yang maqtu'. Jadi hadis maqtu' ni sahih ke tak ustaz? Adalah riwayat yang maqtu' ni sahih, ada yang tak sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, ada yang palsu. Melihat kepada kategori perawinya. Bukan Hasan yang cakap kita palsukan kata-kata Hasan. Hasan ni orang baik. Hasan ni tokoh. Tapi bila ada perawi pemalsu hadis ataupun pembohong di dalam sanad sesebuah riwayat yang menyandarkan riwayat tersebut kepada Hasan, kita hukumkan dia sebagai palsu, bukan kerana Hasan yang sebut, tetapi kerana ia datang daripada riwayat kazab, ia datang daripada riwayat pemalsu hadis. Oleh kerana itulah kita jangan keliru dalam masalah ni, ya. Sebab kadang-kadang ada juga yang bila saya kata hadis ini dihukumkan palsu oleh para ulama, bila dia tengok dalam sanad dia kata, Abu Hurairah yang riwayat ni takkan palsu ustaz. Bukan Abu Hurairah yang riwayat. Orang sandarkan riwayat tu kepada Abu Hurairah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam sanad itu ada pendusta. Maka sebab itu ulama menghukumkan hadis tersebut palsu. Bukan Abu Hurairah yang riwayat. Mereka hanya menyandarkan saja kepada dia. Bahkan mungkin kalau yang jenis pembohong-pembohong ni, mungkin mereka jual nama je. Kan? Nak bagi laku hadis palsu tu jual nama. Jadi Hasan ni dalam riwayat ni ditanya berkenaan dengan jiran. Apa status hadis ni? Hadis maqtu' ni apa statusnya? Hadis maqtu' ni bertaraf dhaif tuan-tuan. Kerana kalau tuan-tuan tengok dalam sanad itu ada perawi bernama Walid bin Dinar. Yang mana Walid bin Dinar ini adalah perawi yang dhaif menurut Ibn Ma'in. Jadi riwayat ni dhaif. Dah kalau dhaif kenapa Imam Bukhari bawa kan? Imam Bukhari bawakan kerana yang pertama dia bawa dengan sanad. Jadi dalam kaedah menyebutkan man asnada faqad bari'a. Sesiapa yang meletakkan sanad maka dia telah terbebas daripada tanggungjawab. Terbebas daripada tanggungjawab ni maksudnya
kita tak boleh kata dia salah sebab dia dah bawa sanad. Kalau kita nak tahu status tu, kita lah kena pergi nilai sanad sebab dia dah bawa dah. Kan, itu yang pertama lah. Yang kedua, kitab ini berkaitan dengan adab. Dan kita telah pun huraikan sebelum ini, kitab adab yang tidak ada kaitan dengan hukum hakam, tidak ada kaitan dengan hukum hakam, boleh digunakan, terutamanya dalam fadailul a'mal. Oleh kerana galakkan untuk melakukan kebaikan kepada jiran yang telah datang dalam hadis yang sahih. Yang telah datang dalam hadis yang sahih, telah datang dalam riwayat yang sahih, maka riwayat ini hanya sekadar sebagai, kita kata, riwayat yang istiqnas. Imam Bukhari gunakan riwayat ini untuk beristiqnas. Apa itu istiqnas? Istiqnas itu adalah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari ataupun mana-mana ulama hadis bukan nak jadikan sebagai dalil prima, bukan nak dijadikan sebagai dalil utama, sebaliknya nak digunakan sebagai penguat kepada dalil yang sebelum-sebelum ini telah pun disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari berkenaan dengannya. Kalau kita tengok bab-bab yang lepas, memang ada Al-Imam Bukhari membawakan riwayat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk buat baik pada jiran. Di sana ada riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita mendahulukan jiran yang terdekat. Maka dia bawakan riwayat ni untuk menunjukkan tabi'i juga ada riwayat, walaupun tidak sahih, ada riwayat daripada tabi'i yang menunjukkan jiran ni, ya, jiran ni adalah jiran yang sepatutnya kita dahulukan adalah jiran yang terdekat. Ya, baik. Maka dia ditanya tentang jiran, apa kata Hasanul Basri, arba'ina daran amamahu. Ya. 40 rumah di depan dia, 40 rumah di depan rumah dia, wa arba'ina khalfahu. 40 rumah di belakang rumah dia, wa arba'ina an yaminih. 40 rumah di belah kanannya, wa arba'ina an yasarih, dan 40 rumah yang berada di sebelah kirinya. Kalau kita tengok riwayat ni seolah-olah nak meletakkan satu had, nak meletakkan satu parameter untuk membataskan jiran. Mana jiran yang okey, mana jiran yang menjadi jiran lah. Dia kata 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kiri, 40 rumah kanan, barulah jadi jiran. Tapi riwayat ni dhaif. Di sana ada tak riwayat lain yang menunjukkan had untuk jiran ni? Ada juga. Ada satu lagi riwayat yang maqtu' juga, yang maqtu' juga daripada Az-Zuhri. Sorry, bukan maqtu', yang mursal daripada Zuhri, iaitu Zuhri sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan 40 rumah, baru dinamakan jiran. Di sana juga ada riwayat daripada Abu Hurairah, daripada Ka'ab bin Malik, daripada Aisyah, yang mana diriwayatkan daripada mereka, daripada Nabi SAW, tetapi satu riwayat pun tidak sahih yang berkaitan dengan ni. Satu riwayat pun tidak sahih yang berkaitan dengan 40 rumah ni. Oleh kerana itulah, para ulama sebahagiannya, ya, benda ni disebut juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dia mengatakan sebenarnya tak ada had untuk meletakkan bilangan jiran ni. Sebab ada macam-macam pandangan ni. Bila kita tengok pandangan ulama yang menentukan macam mana kita nak menentukan dia jiran kita ataupun tidak, ada yang kata sesiapa yang mendengar pekikan kita di rumah, itu kira jiran. Seruan kita di rumah, tu kita kira jiran. Ada yang kata 40 rumah. Ada yang kata siapa yang datang solat subuh berjemaah bersama kamu, maka dia jiran kamulah. Tetapi pendapat yang tepat, wallahu ta'ala a'lam, kaitan ataupun kita panggil apa ni, had untuk mengatakan dia jiran ataupun tidak ni terpulang kepada uruf. Kerana kalau kita nak ambil riwayat ini secara literal, susah jugalah, sebab 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, 40 rumah di kanan, 40 rumah di kiri. Ada rumah yang tak ada kiri kanan. Kan, ada rumah yang tak ada kiri kanan, dia ada atas bawah. Kalau duduk dekat apartmen, duduk dekat kondominium, kan. Jadi oleh kerana tu, kita melihat kepada uruf. Mana uruf kata dia tu dekat dengan kita, maka dianggap sebagai jiran lah, ya.
Baik, kita melihat kepada riwayat yang berikutnya. Hadis nombor 110. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ikrimah ibn Ammar qala haddatsana Alqamah ibn Bajalah ibn Zaid qala sami'tu Aba Hurairah qala wala yabda'u bijarihi al-aqsa qabla al-adna walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad yang bermaksud al-Imam al-Bukhari berkata Bishr bin Muhammad telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Abdullah telah mengkhabarkan kepada kami. Dia berkata Ikrimah bin Ammar telah mengkhabarkan kepada kami. Dia berkata Alqamah bin Bajalah bin Zaid telah menyampaikan kepada kami. Dia mengatakan saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, janganlah seseorang itu mendahulukan dengan jiran yang jauhnya sebelum jiran yang dekat. Tetapi hendaklah dia mulakan dengan jiran yang dekat sebelum jiran yang jauh. Ini kata-kata Abu Hurairah pula. Kalau kita tengok dia disandarkan sebagai kata-kata Abu Hurairah. Imam Bukhari letakkan sebagai penyokong juga. Tapi riwayat ni sahih ke daripada Abu Hurairah? Betul ke dia kata-kata Abu Hurairah? Sekadar kajian kita, ia juga tidak sahih. Kerana dia datang daripada jalur Alqamah bin Bajalah bin Zaid. Yang mana Alqamah bin Bajalah ini adalah perawi yang tidak dikenali. Perawi ini tuan-tuan, dia ada beberapa kategori. Ada perawi yang dikatakan sebagai perawi siqah. Siqah ni apa dia? Kredibiliti agama, pegangan agama dia bagus, orang saleh, dan dalam masa yang sama dia pelihara hadis bagus. Dia pelihara hadis tu bagus betul. Kalau dia jenis menghafal, dia akan hafal dan dia tak lupa. Kalau dia jenis mencatat di dalam kitab, dia akan jaga kitab, dia tak letak merata-rata. Itu perawi yang kita panggil sebagai perawi yang thiqah. Manakala ada satu lagi kita panggil perawi yang saduq. Perawi yang saduq ialah perawi yang jujur. Tetapi ada beberapa kesilapan yang dia buat dalam riwayat menyebabkan dia tak layak nak digelar sebagai perawi thiqah, maka para ulama kata dia perawi saduq. Perawi thiqah ni kalau dia riwayat hadis, hadisnya sahih. Manakala perawi saduq, kalau dia meriwayatkan hadis, hadisnya menjadi hasan. Dan ada perawi yang dhaif. Dhaif dia pun ada banyak kategori. Ada yang pemalsu, maka hadisnya palsu lah. Ada yang matruk, jenis menipu, bila bercakap dengan orang menipu, berjual beli menipu, berurusan dengan manusia lain menipu. Walaupun dia tak ada bukti menipu dalam hadis, once ulama hadis kenal pasti dia menipu di dalam urusan dunia dia, maka dia ni digelar sebagai perawi yang matruk, perawi yang ditinggalkan, bawah sikit daripada palsu. Ada juga perawi yang kita kata ingatan dia buruk. Dia tak jenis tak ingat. Ataupun dia nyanyuk sebelum dia mati. Masa muda dia okey, dia nyanyuk. Ataupun mungkin dia ni jenis tak jaga buku. Jenis mencatat, jenis tak hafal, tapi bila lepas catat tu buku letak merata-rata. Jadi ulama hadis dia perhati benda ni. Oh, dia ni jenis tak jaga buku ni. Orang boleh masukkan mana-mana hadis ke dalam buku dia, dah lah dia tak hafal. Kalau orang masukkan dalam buku dia sesuatu, dia bukan sedar. Kan? Maka oleh kerana itulah ulama menghukum dia sebagai perawi yang tidak sahih. Ya? Manakala ada perawi, kalau perawi yang tadi, yang ingatan buruk ni, dia punya hadis tu hadis dhaif ringan lah. Selagi mana tak bercanggah dengan riwayat lain, kalau dia seorang-seorang dia bawa riwayat tu, riwayatnya dhaif. Tapi boleh dinaik taraf kalau ada penyokong yang lain. Ada juga perawi yang tak dikenali. Perawi yang tak dikenali ni macam mana? Perawi yang tak dikenali ni ulama ataupun kita kata majoriti ulama mengatakan perawi yang tak dikenali ni riwayatnya tak diterima. Sebab nak kata dia ingatan buruk pun tidak, nak kata dia ingatan baik pun tak ada bukti.
Nak kata ingatan buruk pun tidak, nak kata ingatan baik pun tak ada bukti. Walaupun sebahagian ulama hadis seperti Ibn Hibban agak sedikit longgar dalam menerima riwayat ulama yang riwayat perawi yang seperti ini, dia kata selagi mana khabarnya itu bukan mungkar, selagi mana dia punya perawinya adalah perawi yang elok, perawi yang thiqah, maka riwayat perawi yang tak dikenali ni diterima. Tetapi majoriti ulama kata tak. Majoriti ulama kata tak diterima selagi mana kita tak kenal dia siapa. Walaupun anak murid dia, anak murid yang hebat, walaupun anak murid dia mungkin thiqah, dipercayai, tetapi dalam sejarah ilmu-ilmu hadis ini ataupun dalam penelitian kita terhadap perawi-perawi ini, ada je kita jumpa perawi yang okey, perawi yang thiqah, tetapi meriwayatkan daripada guru yang lemah. Kenapa mereka riwayat daripada guru yang lemah sedangkan mereka thiqah? Sebahagian mereka bersangka baik dengan perawi itu kerana berkemungkinan perawi itu ingat, ataupun mungkin mereka nak cari sokongan bagi riwayat perawi yang lemah ini kalau-kalau ada sokongan untuk dinaik tarafkan. Jadi kalaulah kata perawi itu memang betul-betul tak dikenali, maka riwayatnya menjadi dhaif ringan. Okey, oleh kerana Alqamah bin Bajalah ini adalah perawi yang tak dikenali menurut Az-Zahabi di dalam kitab dia Mizan al-I'tidal, maka riwayatnya dikira sebagai riwayat yang tidak sahih. Tapi membawa maksud yang samalah, iaitu riwayat ni mengatakan, disandarkan kepada Abu Hurairah, kata-kata Abu Hurairah walaupun dhaif, menggalakkan apa yang ada dalam hadis yang kita baca dalam 2 minggu lepas, iaitu dahulukan jiran yang dekat berbanding jiran yang jauh. Kalau boleh bagi pada semua lagi baguslah. Tapi kalau terhad, kalau kita kata sumbangan itu terhad, pemberian itu terhad, dahulukan yang lebih dekat. Sebab apa? Di antara hikmahnya, seperti mana kata pengarang kitab Rasyul Barat ni, di antara hikmahnya adalah jiran ni dia paling dekat dengan kita, jadi dia paling awal sampailah kalau kita ada masalah apa. Paling senang untuk minta tolong, duk tengok-tengokkan rumah kita, jadi lebih utama untuk kita menyantuni dia dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang berkata kerana jiran ni nampak kita bawa apa masuk dalam rumah kita, sebab dia dekat dengan kita, dia nampak dulu. Jadi mungkin dia teringin dulu, jadi bagi dia dulu. Kalau boleh bagi semua lagi baguslah. Tapi kalau tak mampu, dahulukan yang lebih dekat. Okey? Baik. Kita tengok bab yang berikutnya, bab man aghlaqal baba 'alal jar. Bab sesiapa yang menutup pintunya ke atas jiran. Jenis menutup pintu ni. Bab ni nak tunjuk apa? Boleh ke tutup pintu pada jiran? Kita tengok apa maksud Imam Bukhari daripada bab. Hadis nombor 111. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Malik ibn Ismail qala haddatsana Abdus Salam an Lais an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala laqad ata alaina zamanun aw hinun wama ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim summa al-an ad-dinar wad-dirham ahabbu ila ahadina min akhihi al-muslim sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yawm al-qiyamah yaqulu ya rab hadha aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nombor 111. Hadis ni kalau kita tengok dia punya jalur dhaif juga, kerana di sana ada Lais. Lais ni Lais bin Abi Sulaim, tapi dia dhaif ringan, boleh dinaik taraf. Di sana ada riwayat-riwayat yang menyokongnya. Ada riwayat yang menyokongnya, maka dia terangkat menjadi hasan li ghairi menurut sebahagian ulama yang membahaskan tentang status hadis ni. Antaranya Syekh Albani lah. Antaranya juga Syekh Muhammad Luqman yang menulis kitab Rasyul Barat. Dia kata hasan kerana ada sokongan. Dia kata Malik bin Ismail telah menyampaikan kepada kami, dia berkata Abdus Salam telah menyampaikan kepada kami daripada Lais, daripada Nafi',
daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, sesungguhnya telah berlalu ke atas kami satu zaman, ya, sesungguhnya telah berlalu ke atas kami ataupun ke atas kita semua ni satu zaman ataupun satu ketika, wama ahadun ahaqqu bidinarihi, tidak ada seorang pun yang lebih berhak dengan dinarnya ataupun dirhamnya. Dinar dan dirham ni apa dia? Dinar dan dirham ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kata duit lah. Duit. Dinar ni duit emas, dirham tu duit perak. Tetapi kalau ikut zaman dulu dia ada satu lagi jenis mata wang. Tapi kadang-kadang laku, kadang-kadang tak laku, iaitu kita panggil fulus. Kan biasa pun kita sebut juga kan, al-fulus fid dunya wal manfus fil akhirah, kan, kasar sikitlah. Tapi perkataan fulus tu ada digunakan dalam bahasa Melayu. Sebenarnya fulus tu berasal daripada perkataan Arab. Fulus iaitu duit yang dibuat daripada bronze. Tembaga ke bronze? Kalau tak silap saya tembaga lah, ya. Jadi duit ni ada 3 kategori lah. Satu duit emas, satu duit perak, dan satu lagi duit fulus. Fulus tu yang mana dipanggil fulus? Kau tak betul fulus. Dan iaitu muflis tu. Muflis tu berasal daripada perkataan fulus lah. Yang kita duk sebut muflis, dia tu muflis. Muflis tu berasal daripada perkataan fulus. Maksudnya apa muflis? Orang yang harta emas dan peraknya telah menjadi fulus. Telah menjadi fulus, maksud dah jadi miskin lah. Orang kaya zaman dulu biasanya adalah duit emas, adalah duit perak, kan? Tiba-tiba semua telah menjadi tembaga, maka dia jatuh miskin. Okey? Tapi biasanya orang beli guna duit fulus ni zaman dulu dia beli barang kecil-kecil lah. Kalau beli barang besar-besar, takkan nak pakai apa ni, kalau nak beli barang yang besar-besar mereka akan pakai duit emas dan perak. Kalau nak beli barang kecil-kecil mereka akan pakai fulus. Tak sesuai pakai emas dan perak ni. Cuma zaman ni dah tak adalah emas dan perak ni sebagai mata wang yang diguna pakai dalam mana-mana negara yang kita tahu setakat ini, kerana telah digantikan dengan duit kertas lah, yang dipanggil sebagai fiat money. Adakah salah kita kata sebenarnya memang asalnya duit ni dengan emas dan perak lah, Allah Ta'ala jadikan dia sebagai mata wang. Tetapi salah tak guna duit kertas? Sebenarnya tak salah lah, sebab fulus tu pun adalah benda yang datang kemudian. Ya. Kemudian dia tergantung kepada istilahun nas. Istilahun nas ni macam mana kita nak sebut? Penerimaan masyarakat. Kalau masyarakat menilai ia sebagai duit yang ada nilai, maka dia ada nilai lah. Ya, dia ada nilai. Tapi terpulang juga pada regulation kerajaan lah. Bagaimana kerajaan nak mengawal. Sebab di zaman, ada riwayat di zaman Umar ni dia masa zaman pemerintahan dia cuba nak buat duit dia sendiri. Dia ada nak cetak duit sendiri. Kerana pada zaman dulu emas dan perak tu datang daripada Rom dan Parsi, bukan datang daripada Madinah. Jadi Umar dia adalah bercadang nak buat duit dia sendiri. Nak cetak duit sendiri tapi tak nak pakai emas dan perak. Dikatakan Umar mencadang nak pakai kulit unta. Kenapa nak pakai kulit unta? Kerana zaman tu orang Arab ni punya harta kira kulit unta lah, kan? Jadi ada yang tak setuju. Bila Umar cadangkan benda ni, di kalangan kabinet Umar, ahli syura Umar kata fala ibila idan. Kalau macam tu habislah unta semua tak ada kulit, orang duk curi, habis semua bolen unta, kan? Kata orang Perak bolen lah, habis semua unta tidak berkulit belaka, kena siap sebab orang nak ambil dia punya kulit. Jadi Umar tak jadilah. Tapi idea untuk buat duit sendiri tu, nak cetak duit sendiri tu adalah pada pemikiran sebahagian daripada khalifah umat Islam, sehinggalah muncul pada hari ini fiat money itulah. Okey, jadi dia tak salah. Okey. Baik. Ibnu Umar kata tidak ada seorang pun yang lebih berhak dengan dinarnya, terhadap dinarnya ataupun dirhamnya, melebihi daripada saudara muslim. Ibnu Umar kata telah berlalu satu zaman ke atas kita semua ni, di mana pada zaman tu saudara se-Islam kita lebih berhak untuk mendapat dinar dan dirham itu.
Ni bila dia cakap ni? Dia cakap ni waktu orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar itu sedang bantu-membantu. Sedang bantu-membantu ni, mereka akan berikan apa saja yang mereka mampu. Sehingga sanggup untuk berkongsi harta yang ada semata-mata untuk memberikan keselesaan kepada golongan Muhajirin yang datang ke Madinah. Jadi kalau kita tengok cara orang-orang Ansar ni bantu orang Muhajirin ni sangat dahsyat, tuan-tuan. Pengorbanan mereka tu sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat hebat. Sebab apa? Sebab mereka memahami dunia ni hanyalah sementara. Dunia ni bukan selama-lamanya. Jadi mereka bantu tu, mereka yakin bantuan tu yang akan kekal. Jadi sebab itu Ibn Umar kata telah berlalu atas kita. Telah berlalu pada kita pun zaman tu. Dinar dan dirham kita, saudara kita lebih berhak. So dia bagi. Dia tak ada rasa pun nak berkira, dia tak ada rasa pun nak kedekut, dia tak ada rasa pun nak kata, banyak cantik, kau datang ke tempat aku, bawa selai sepinggang, harta pun tak banyak bawa, tiba-tiba nak ambil harta aku. Ansar tak sebut begitu. Ansar tak sebut begitu. Ansar adalah orang yang bersedia, sehingga kan sanggup untuk menerima hukuman yang awal bila hijrah berlaku, iaitu al-ikha bainal muhajirin wal ansar, iaitu persaudaraan yang Nabi persaudarakan seorang orang muhajirin dengan seorang orang ansar, saudara. Bersaudara ni bukan hanya sekadar mengaku saudara tau, tapi kalau mati salah seorang, yang lain tu mewarisi harta. Sehingga benda tu dibatalkan dengan turunnya ayat miras, iaitu turunnya ayat pusaka. Okey, baik. Oleh kerana tu Ibn Umar disebut zaman ni merupakan zaman yang hebat. Zaman ni sahabat menerima tarbiyah, didikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, di kalangan sahabat, sesama sahabat, mereka ini mementingkan akhirat berbanding dunia. Okey, baik. Kemudian dia kata, summal an, dia kata, kemudian sekarang ini. Sekarang ni bila? Lepas daripada zaman tu lah. Berkemungkinan zaman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak ada. Bila Nabi dah wafat, sahabat pun dah bertebaran, merantau, berkelana. Ada yang pergi ke Basrah, ada yang pergi ke Kufah, ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi ke Yaman. Kan? Okay, jadi mereka berjumpa dengan orang yang pelbagai. Orang-orang dah mula masuk Islam. Jadi pada waktu ni kata Ibn Umar, ada sebahagian daripada mereka, ad-dinar wad-dirham ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Dinar dan dirham itu lebih disayangi. Dinar dan dirham itu lebih dikasihi berbanding saudara semuslim. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ibn Umar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah. Berapa ramai jiran yang tergantung dengan jirannya, yang berkait dengan jirannya di hari kiamat nanti. Ya, yaqul ya Rab, dan jiran tu akan cakap, wahai Tuhan, hadza aghlaqa babahu duni. Wahai Tuhan, ni jiran saya ni, dia tutup pintu saya. Dia tutup pintu rumah dia terhadap saya. Saya tak boleh nak jumpa dia. Saya tak boleh nak minta tolong kat dia. Dia tak mau tolong saya, dia tak mau bantu saya. Famana'a ma'rufahu, dan dia menghalang kebaikan dia untuk sampai pada saya. Hadis ni tuan-tuan
nak bagi tahu kita yang pertama konsep ar-rawabit al-insaniyah wal islamiyah. Pertamanya ikatan yang kita panggil Islam. Ikatan Islam lah. Kerana Nabi SAW kata Ibn Umar kata dia lebih utama, dia melebihkan orang Islam, saudara se-Islamnya berbanding dinar dan dirham yang dia ada. Kalau jiran dia bukan Islam sekalipun, taklah bermakna dia boleh untuk melakukan kejahatan ataupun melakukan sambil lewa kepada jiran. Ini kita panggil sebagai ikatan kemanusiaan. Jadi ikatan keislaman pun ada, ikatan kemanusiaan pun ada. Kalau jiran kita orang Muslim, dia ada hak jiran, dia ada hak Muslim. Dua kali dia ada. Dua benda. Ya, yang mana dalam hadis Nabi SAW sebut, "Mathalul mu'minina fi tarahumihim fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'iral jasadi bisahri wal humma." Kama qala. Yang mana Nabi kata, perumpamaan orang mukmin dari sudut kasih sayang mereka, kesian sesama mereka, dan orang kata apa, perasaan cinta sesama mereka seperti satu jasad yang sama. Bila ada satu anggota berasa sakit, seluruh jasad akan tak selesa, tak tidur malam, dan akan rasa macam tak sihat, akan rasa demam. Ya, maka benda ni Nabi SAW sebut kalau dia tu orang Islam. Kalau dia bukan orang Islam, dia ada hak jiran. So kita bagi hak jiran. Dan kadang-kadang ada juga satu keadaan di mana bukan kata kita tak mau menyantuni jiran dalam perkara-perkara yang sunat. Kan kita menyantuni jiran yang elok-elok, kita bagi hadiah ke apa, ni hukumnya sunat. Jangan menyakiti jiran tu hukumnya wajib. Tapi kadang-kadang ada waktu-waktu kita wajib untuk membantu jiran, bila mana kita tak bantu akan jadi bahaya kat dia. Tiba-tiba kita tak bantu. Mungkin hadis ni masuk bab ni lah. Sebab itu jiran tu mengadu pada Tuhan, dia ni tutup pintu. Saya lapar, tak ada makanan. Anak saya lapar, tak ada makanan. Kami terputus bekalan waktu COVID. Dia tak nak bagi, dia tutup pintu. Kami dah angkat bendera putih. Sebab tu saya kata, bendera putih ni tuan-tuan, dia tak ada masalah pun. Tapi saya pun jadi heran, macam mana bendera putih ni, dia boleh jadi isu panas. Bendera je pun. Just nak bagi tahu, ya, just nak bagi tahu, siapa-siapa yang ada terputus bekalan, bagi tahu. Angkat bendera, mungkin malu nak call orang sana, nak call orang sini, mungkin malu. So bila angkat bendera putih, orang lalu orang nampak, orang lalu letak makanan, dia pun boleh ambil lepas daripada orang tu balik. Kan? Tapi dia jadi isu politik, sebahagian daripada orang politik menunggang pula isu ni untuk bantai geng-geng pemerintah. Ada juga yang menggunakan isu ni untuk mengatakan sekian dan sekian. Jadi benda ni jadi tak, orang kata apa, tak begitu nampak macam tak cantik, sedangkan idea asalnya mudah. Idea asalnya mudah. Ada juga yang bagi cadangan, janganlah naik bendera putih, gunalah apps. Bukan semua orang ada pakai handphone ataupun ada orang kata apa, data waktu-waktu terdesak, waktu macam PKP dulu ni. Kita tak apalah, kita internet ada je kat rumah. Kadang-kadang ada orang tak ada, yang ada kain putih je. Dia kata kenapa tak angkat kain batik? Kain batik nak pakai. Kain putih kadang-kadang tuala je. Kan, kita tak pakai selalu, kita nak mandi pun pakai. Jadi bagi saya, isunya tak ada apa pun. Tapi bila orang politik masuk, dia habis. Dia dah jadi, pertimbangan tu jadi macam tak stabil lah. Usah kata orang politik, kadang-kadang kita ni bergaduh aliran pun sama juga. Kan, bergaduh aliran pemikiran pun sama juga. Kadang-kadang jadi tak stabil dalam penilaian. Kalau orang lain buat, sebut mazhab yang muktabar pun dikatakan memeningkan masyarakat. Kan kadang-kadang kita mengajar buh banyak sikit mazhab, bukan nak suruh orang tukar mazhab, tapi just untuk orang tahu je. Untuk orang tahu dalam isu ni ada pandangan ni, ada pandangan ni, ada pandangan ni. Nak ikut pendapat mazhab Syafi'i silakanlah, tak ada masalah. Selama ni pun orang beribadat mazhab Syafi'i, tak ada siapa pun kata sesat. Just kita nak bagi tahu dalam isu ni ada pandangan lain. Kalau kita semayang dekat Mekah, kita nampak lain sikit, kita tahulah adalah pendadahan sikit. Bukan pandai, tapi tahu. Ada juga yang tak setuju, ada yang kata, apa duk mengajar mazhab lain-lain ni, orang pening, orang keliru, orang pecah.
Dia punya marah. Kadang-kadang kita sebut pendapat tu memang pendapat yang betul daripada mazhab tu kan. Dia punya marah. Dia kata memecah belahkan masyarakat, mengelirukan masyarakat dengan bagi tahu mazhab yang macam-macam. Cukup mazhab Syafi'i cukup. Tapi kalau tim dia, kalau geng dia, kalau orang yang dia suka, kalau puak yang dia bela ataupun puak yang satu aliran pemikiran dengan dia, kan? Mengajak benda khurafat pun kira okey. Mengajak benda khurafat pun dia kata khilafiyah. Kita bantah benda khurafat. Dia kata kita tak berlapang dada dalam masalah khilafiyah. Sedangkan kita pun pening. Khilafiyah ni khilafiyah mana pula? Kan? Duk kata baru-baru ni orang kata apa pasal isu mandi safar sebagainya ni, jangan dihidupkan semula kerana benda ni khurafat. Kalau ada usaha nak hidupkan semula, kita kena bantah. Jangan sekali-kali kata wah benda ni khilaf, benda ni khilaf. Khilaf siapa? Kerana Islam mengatakan tidak ada kepercayaan kepada sial. Kan? Tak ada percaya pada sial-sial. Oh, dia kata tak ada, ulama ada kasyaf. Ulama kasyaf. Syarak kata tak ada kepercayaan sial. Tiba-tiba dia kata ada ulama kasyaf. Kasyaf datang pada mana? Kerana kepercayaan datang, kalau katalah betul ada kasyaf, memang itu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi bukan pada semua. Tapi kalau katalah datang betul, dapat alamat datang macam mana, bukan sebab bulan tu. Bukan sebab bulan Safar. Tapi sebab memang Allah Ta'ala nak bagi. Kan? Sebab tu bulan Safar yang lepas ni, apa bencana yang ada? Yang berbeza daripada bulan lain. Saya tak nampak lah. Kan? Itu yang benda yang kita kena orang kata apa? Kena serius lah. Bila benda tak betul disebarkan dalam masyarakat, benda khurafat yang tidak ada asalnya, kita kena sama-sama berganding bahu. Sebab agama ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia ada disiplinnya. Sesiapa yang nak mendakwa sesuatu, dia kena bawa dalil. Kadang-kadang orang duk kata golongan yang mereka panggil sebagai Wahabi ni tak berlapang dada. Kan? Tapi bagi saya, dalam banyak keadaan, orang yang dituduh Wahabi inilah yang kadang-kadang sanggup turun berbincang, berdialog, berdebat dan sebagainya untuk mencari kebenaran. Walaupun dengan puak mereka sendiri. Yang dituduh Wahabi, dengan yang dituduh Wahabi boleh turun untuk dialog. Saya sendiri berdialog dengan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Muhib dalam isu saf salat. Kami beza pendapat. Dia tak setuju dengan pendapat saya tak setuju dengan pendapat dia pada waktu tu. Maka kita berdialog. Dialog elok-elok, dialog dengan disiplin, bukan lagi bertumbuk. Lepas tu saya tak ada pula tuduh dia ahli bid'ah ke apa, tak ada. Tak setuju. Saya tak setuju dengan dia tak setuju dengan saya. Kan? Umpamanya tokoh besar kita Maulana Asri dalam isu Ummu Aisyah kahwin dengan Nabi SAW. Dia ada pendapat yang berbeza sikit dengan pendapat majoriti ulama. Ada di kalangan sahabat kita, sahabat saya juga, Maulana Nasai dan juga Dr. Kamilin buat kuliah menjelaskan pendirian mereka yang tak sama dengan Maulana Asri. Tapi tak ada pun mereka bergaduh, tak ada pun mereka sesat menyesatkan. Kan? Jadi yang dikatakan sebagai tak berlapang dada ni akhirnya berlapang dada juga, saya tahu. Kan? Tapi yang mengatakan mereka ni ahli sunnah, yang mengatakan mereka ini sayang kepada Nabi SAW, kita tak nampak lagi di mana mereka membantah apabila ada orang yang cuba untuk mengatakan zikir Nabi berat umpamanya. Ada yang kata macam-macam benda lah. Surah, ada juga yang sebarkan surah Al-Masad, surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, tidak sesuai dibaca dalam salat kerana takut menyinggung Nabi SAW. Ni mari mana ni benda-benda macam ni? Kan kita mengharapkan teguran daripada asatizah, daripada yang pelbagai, berikan tekanan. Maka kita berikan teguran supaya akhirnya masyarakat tidak pening. Masyarakat pening hari, macam mana baca Quran pula boleh tak digalakkan? Kan? Tiba-tiba pula mandi safar. Ada khilaf pula. Khilaf siapa? Selama ni kita tinggal lama dah mandi safar ni. Kerana dalam hadis memang clear. Nabi SAW menafikan tiyarah, menafikan kepercayaan sial disebabkan masa, disebabkan bulan. Kan?
Jadi sepatutnya kita kena bersatu padu dalam perkara yang kita kena bersatu. Tapi kita melihat isu daripada kacamata aliran, maka akhirnya kita menjadi tidak adil. Menjadi tidak adil. Dalam isu yang lain bukan main kita berani. Kan kadang-kadang sampai membodohkan orang tu, membodohkan orang ni. Tapi dalam isu yang sepatutnya kita bercakap dengan tegas, kita tak mampu untuk berlaku tegas. Sebab apa? Mungkin kerana kita kenal dia. Mungkin kerana dia puak kita. Ini benda yang bagi saya menyedihkan. Sepatutnya kita menjadi pendakwah kepada agama Allah. Pendakwah kepada agama Allah, bukan pendakwah kepada aliran tertentu. Bila kita menjadi pendakwah kepada agama Allah, apa saja yang merosakkan agama Allah, apa saja penyelewengan terhadap agama Allah, kita kena sebut, kita kena bantah. Tapi saya sebutnya bukan semua. Ada juga asatizah daripada aliran yang pelbagai menyebut. Alhamdulillah. Cuma ada sebahagian yang kadang-kadang cuba untuk menyalahkan orang yang bantah pula. Kan, cuba untuk menyalahkan. Wahabi juga. Alhamdulillah Wahabi kena. Saya nampak gelaran Wahabi ni, dia satu senjata yang sangat mudah untuk, pertama, tak nak bahas panjang-panjang, malas nak baca apa-apa, tuduh orang Wahabi. Itu satu. Yang kedua, nak menutup kesalahan diri. Dia dah sebarkan macam-macam kekeliruan, dia dah sebarkan macam-macam benda pelik yang tidak ada asal, hadis palsu dan seumpamanya. Bila orang tegur, Wahabi. Senang cerita. Kan? Senang cerita sampai orang nak bahas pun Wahabi. So, lah kali masyarakat jadi tak berdisiplin, masyarakat jadi masyarakat yang toksik. Tahu? Masyarakat yang toksik ni kadang-kadang kita nak sebut hadis sahih dianggap sebagai orang jahat. Orang yang baca hadis palsu dianggap sebagai ulama besar. Dianggap sebagai pembela Islam. Bila kita tegur hadis tu palsu, kita pula dituduh sebagai orang yang mengaibkan. Sedangkan memang ceramah tu dah diviralkan pun, dah ramai orang tengok pun. Jadi penjelasan perlu dilakukan secara umum juga. Patutnya minta dia tarik balik lah. Sebab hadis tu palsu. Sebab Nabi SAW menjanjikan azab yang pedih kepada orang yang berdusta atas nama Nabi dengan sengaja. Sepatutnya kalau betul dia pejuang ahli sunnah, dia kena tarik balik kalau betul hadis tu palsu. Kalau tak betul hadis tu palsu, tolong bagi tahu di mana sanadnya supaya kita boleh semak semula. Kan? Sebab Nabi SAW kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta di atas nama aku dengan sengaja, tunggu tempatnya di neraka. Ini bukan isu main-main, isu dosa besar. Berlaku dalam kuliah agama. Kan? Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena serius dalam bab ni. Tapi ada orang bila kita bagi tahu yang ni hadis palsu, dia tak nak pilih untuk bela nama Nabi SAW. Dia tak nak pilih untuk menjaga nama Nabi SAW. Dia pilih untuk jaga nama ustaz yang baca hadis palsu. Siap maki saya lagi. Saya bukanlah kata apa. Cuma saya okey je. Banyak kali kena maki pun saya okey. Macam ni juga saya senyum juga. Makan sedap juga. Kan? Tapi ada kalanya kita merasakan di mana akhirnya kita nak beragama ni? Mana disiplin kita dalam beragama sehingga apabila orang menyandarkan sesuatu kepada agama, benda yang khurafat, benda yang pelik, benda yang palsu, kita tak ada rasa apa-apa. Bila dia minta dalil, bila dia minta bukti, tak payah, kita orang awam tak payah minta bukti. Kena minta bukti bila benda tu pelik. Kan? Sebab benda pelik, kalau benda tak pelik, tak payah minta bukti. Kalau benda tu memang ada dalam mazhab yang muktabar, orang awam tak perlu minta dalil pun tak apa. Bukanlah tak boleh. Tak perlu, kalau minta bagi. Ini minta dalil sampai nak lempang orang, minta dalil sampai tanya takrif dalil apa. Come on. Jangan ingat orang awam ni terlalu naif. Jangan ingat orang awam ni terlalu jahil, terlalu bodoh sehingga tak boleh nak faham dalil tu apa dia. Kan? Jangan ingat orang-orang yang dengar kuliah kita ni semua orang yang SPM tak lepas macam kita. Jangan. Kerana ada juga yang profesional, yang menjadi engineer, yang menjadi pakar ekonomi, yang menjadi hakim, yang menjadi lawyer, yang menjadi businessman yang hebat-hebat, yang mereka lebih mencabar bidang mereka berbanding daripada bidang kita. Mereka nak faham, beri mereka faham. Dalam isu lain mereka nak faham, diberikan kepahaman. Tapi bila masuk bab agama, kita nak menjumutkan seolah-olah orang awam tak payah tahu. Kita nak bawa agama ni ke mana? Kita nak bawa masyarakat ni dengan ajaran agama yang bagaimana?
Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apa yang berlaku kadang-kadang menyedihkan kita lah. Menyedihkan kita disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kerana ketidakadilan yang berlaku. Kan? Manusia yang nak baca hadis sahih, yang nak pertahan hadis sahih, yang nak promosi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap macam orang jahat pula. Tapi yang menyebarkan kekeliruan, yang menyebarkan benda-benda khurafat, kita sanjung seolah-olah dia adalah pejuang, dia adalah ulama besar. Ini bukan masalah dengki tak dengki tak, masalah tanggungjawab kita nak jaga agama ni. Saya sebut benda ni tuan-tuan, saya tak ada apa-apa kepentingan. Wallahi demi Allah, saya tak ada kepentingan apa-apa. Kalau saya ada kepentingan, saya nakkan kekayaan, saya nakkan glamour, baik saya join sekali, sebarkan benda yang tak betul, sebarkan benda pelik-pelik, sehingga orang tertarik nak dengar kuliah saya. Macam-macam petua saya boleh bagi, kan? Macam-macam ijazah saya boleh bagi. Ambil ni amalan saya reka semalam tuan-tuan, saya ijazah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan dengar kuliah saya, boleh dapat 8-9 ijazah saya boleh bagi. Tapi agama bukan saya punya. Sampai saya nak reka-reka ibadat. Umat ini nak bangun, umat ini nak maju, kembalilah kepada sunnah Al-Quran dan sunnah. Kembali kepada pemikiran yang stabil. Kita bangunkan dunia dengan kreativiti otak kita, dan kita berpegang dengan Al-Quran dan sunnah yang sedia ada dalam bab akidah dan ibadah kita. Selesai masalah. Dalam bab ibadah kita begitu kreatif. Buat yang tu, buat yang ni. Reka amalan yang tu, reka amalan yang ni. Tapi dalam bab dunia kita mandau. Ya, dunia kita lemah. Sebab kita tak fokus pun untuk melakukan invention, untuk melakukan inovasi dalam apa ni orang kata, dalam urusan keduniaan kita. Kita dah banyak buang masa melakukan kreativiti dalam ibadah yang tak diminta pun untuk kita buat. Yang tak diminta pun untuk kita buat. Nah, ini benda yang kita kena sama-sama rasa sedih lah tuan-tuan. Saya bebel pula sikit hari ni, tapi tak apalah, mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sebutkan ini. Sebab ada juga yang kata, oh, Rora ni saja je nak tumpang glamour. Saya tak payah glamour tuan-tuan. Saya duduk di Tanjung Malim pun, bukannya duduk di Kuala Lumpur. Kan, saya duduk di kampung ni je. Duduk pun nak apa orang kata, nak berkuliah pun saya duduk dalam bilik ni pun. Itu pun ada orang nak dengar. Kalau tak ada orang nak dengar, saya rehat je lah. Baca buku saya menulis buku. Kan? Nak bagi tahu, kita bukan mencari glamour dengan jalan ini. Kita bukan mencari kemasyhuran dengan jalan ini. Tetapi masing-masing kita ada tanggungjawab. Bila ada hadis palsu disebarkan secara tidak bertanggungjawab, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada penjelasan ia adalah hadis yang palsu, maka tanggungjawab kita untuk tegur. Tapi kalau saya tegur ustaz, nanti penyokong-penyokong dia kecam saya ustaz. Dengar kata-kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang ulama hadis yang pada zaman dia banyak mengkritik perawi-perawi hadis. Di zaman dia banyak kritik perawi hadis. Yang tu dhaif, yang ni pemalsu, yang tu ingatan tak kuat, yang tu nyanyuk. Sehingga kan orang pada zaman tu pernah cakap kat dia, kau ni duk kritik-kritik orang kan? Kau tak takut ke mereka akan dakwa kau di hadapan Allah sebab engkau apa ni, bukan fitnah, sebab engkau umpat dia. Sebab bila kita kata perawi ni dhaif, bila kita kata perawi ni lemah, perawi ni nyanyuk, perawi ni pendusta, bukankah kita telah membongkarkan kelemahan dia pada orang? Kan? Membongkarkan kelemahan dia pada orang, dan itu dianggap sebagai satu umpatan. Memang ada orang bantah ulama hadis zaman dulu bila mereka mengkritik perawi-perawi. Mereka kata ini perawi-perawi hadis ni tak ada kerja lain ni. Ulama-ulama hadis ni tak ada kerja lain. Asyik nak cari salah orang. Asyik nak cari salah orang. Asyik nak bongkar kelemahan orang. Apa kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang ulama hadis pada zaman tu, ulama hadis besar. Dia kata apa? La ayyakunu khusamai indallah atau khusamai ilallah fahuwa ahabbu ilayya min ayyakuna khasmi Rasulullah. Yaqul lima haddathta anni hadith kadhib. Dia kata apa? Kalaulah mereka-mereka, kalaulah golongan yang aku kritik
golongan yang aku bongkarkan kelemahan mereka itu menjadi pendakwa aku di hadapan Allah kerana aku bongkarkan kelemahan mereka, kerana aku mengumpat mereka, disebabkan kerana mereka membacakan hadis yang tidak betul, itu lebih aku suka berbanding yang menjadi musuh aku adalah Rasulullah, yang mana Rasulullah berkata, kenapa engkau membacakan daripadaku hadis-hadis yang bohong? Ya, kenapa kau bacakan daripadaku hadis-hadis yang bohong? Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok kat sini, Yahya bin Sa'id Al-Qattan juga pada zaman tu ada orang kata macam tu, nak bongkarkan orang, nak aibkan orang, nak cari salah orang. Sebenarnya kita bukan cari pun dah viral lah, orang pun dah sebar kan, seolah-olah macam cerita tu betul. Kan? Jadi tugas kita untuk menjaga nama Nabi SAW daripada difitnah oleh manusia yang tidak bertanggungjawab, oleh orang yang tak ada disiplin dalam nak menyandarkan hadis Nabi SAW. Kita tak kata kita perfect, kita tak kata kita betul semua. Saya pun ada beberapa kesilapan yang akhirnya saya tarik balik juga, kan? Tapi dalam isu ini, isu hadis palsu dan seumpamanya, kita patut bersatulah, sebab benda ni maksiat, benda ni mungkar yang besar yang berlaku dalam masyarakat. Tak kira siapa pun, kan? Tak kira daripada mana pun aliran dia, kita kena bantu hadis palsu. Kerana hadis palsu ni dia merentas pemikiran, dia merentas mazhab. Ulama daripada pelbagai aliran pemikiran mazhab di zaman dulu, bila masuk hadis palsu, mereka bersatu menentang golongan-golongan yang memalsukan hadis. Kan? Mereka menentang. Walaupun dalam masalah fiqh mungkin mereka berbeza, tapi dalam masalah membantah hadis palsu, mereka sama. Kalau tahu hadis tu palsu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita, untuk diri saya dan juga tuan-tuan semua. Cuma sebelum saya tengoklah pada soalan-soalan yang ada, saya tengok soalan ni banyak sangat ni, saya pun tak mampu nak jawab semua. Saya ambil sikit saja, tapi sebelum tu saya nak berikan sedikit ingatan kepada kita semua, kepada yang mengikuti kuliah pada malam ini. Kuliah pada malam ini dianjurkan oleh Global Ihsan. Global Ihsan ini tulang belakang dia Dr. Azmi, Kak Majini dan Ustaz Reza, dan adalah beberapa asatizah yang lain. Jadi Global Ihsan ni selain daripada buat kuliah setiap minggu, mereka juga melakukan kerja-kerja kebajikan, memberikan makan kepada orang miskin dalam negara dan juga di luar negara. Antara kempen yang ada program yang pernah kita buat itu di Kuala Lumpur, kita cari anak-anak orang miskin yang duduk di kawasan perumahan PPR. Anak-anak kecil itu kita beri makan dan kita ajar fardhu ain kepada mereka. Dan begitu juga kita pernah buat kutipan untuk Gaza sewaktu perang baru-baru ni, sambutan amat menggalakkan, masya-Allah. Dan kita juga buat kutipan untuk Syria yang mana sedang berjalan, kita kempen untuk bantu Syria. Dan juga yang terbaru, kita kempen untuk memberi bantuan makanan kepada orang-orang miskin yang berada di Yaman. Saya ada berjumpa dengan bekas pelajar Yaman dan juga yang sedang belajar di Yaman. Mereka juga mengatakan Yaman ni agak sedikit, orang kata apa, kesian jugalah pada orang-orang Yaman ni, kerana biasa orang sebut tentang Palestin, biasa orang sebut tentang Syria, tetapi orang jarang sebut tentang Yaman. Orang sebut tentang Yaman. Jadi bila sebut tentang Yaman ni, mereka tak jarang dengar. Jadi sebab itu Global Ihsan kita cuba untuk menghantar bantuan ke Yaman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berkesempatan, ada lebihan rezeki nak hantar bantuan ke Yaman, boleh tengok di page Global Ihsan. Nak bantuan ke Syria pun boleh, nak bantuan ke Yaman pun boleh. InsyaAllah moga sumbangan kita itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tengok dekat ni lah, boleh tengok dekat page Global Ihsan, insya-Allah. Jadi saya tengok kalau ada soalan yang saya boleh jawab, saya jawab. Yang mana saya tak boleh jawab tu saya tinggalkan je lah. Sebab saya bukan tahu semua pun. Kita masih belajar lagi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua jemaah dia kata moga Allah merahmati kita semua dalam kuliah online ini. Amin ya Rab. Amin amin ya Rab. Terima kasih banyak kepada saudara Abu Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Belajar kimia dapat pahala ke? Sebab rasa macam semua ilmu tu sia-sia dan tidak membawa manfaat apa pun. Bahkan juga tidak ada pekerjaan pada masa hadapan. Ilmu yang bermanfaat kepada umat, ya, adalah ilmu yang bersifat fardu kifayah. Ilmu fardu ain ni ilmu yang mengurus diri kita. Kita nak beribadat kepada Allah, nak jadi muslim. Itu fardu ain. Salat, wudu, tayammum, zakat, haji dan sebagainya. Yang ni fardu ain. Kita wajib belajar semua. Kemudian ada fardu kifayah. Fardu kifayah ni belajar ilmu hadis mendalam, belajar ilmu usul fiqh mendalam. Ini bukan semua orang kena belajar. Hanya sebahagian. Ya. Hafal Quran pun fardu kifayah. Hafal Quran keseluruhan. Lepas tu kita kena terima kasih pada orang hafal Quran 30 juzuk ni sebab mereka telah tolong kita. Kalau tak kita semua berdosa ni. Tapi dia orang letih mengulang untuk melepaskan kita daripada dosa kan. Sama juga belajar ilmu perubatan, belajar ilmu ekonomi yang bermanfaat untuk umat, belajar ilmu sains politik, belajar ilmu IT, ICT. Semua ini ilmu-ilmu yang bermanfaat ini berstatus fardu kifayah. Kimia pun penting kok. Dia digunakan untuk dalam lab, nak buat formula yang tertentu, buat sabun dan sebagainya. Kan buat macam-macam lah. Kan? Ini semua memerlukan kepada ilmu kimia. Tapi kalau digunakan untuk benda yang memudaratkan, dapat dosa lah. Tapi kalau digunakan untuk bermanfaat, maka dia akan dapat pahala. Kan? Cuba bayangkan kalau doktor semua bukan doktor Muslim. Susah juga kita kan. Doktor Muslim tak ada. Sedangkan doktor Muslim ni penting. Macam kawan saya, sahabat saya Dr. Azmi kan. Dia doktor. Kan? Saya tengok pesakit dia bila pergi klinik dekat Pusrawi tu, saya tengok, pesakit dia ramai kan. Dah ramai orang suka kat dia. Alhamdulillah. Ada orang Islam yang menjadi pakar tulang. Kan? Yang menjadi pakar tulang. Yang kita percaya kat dia orang soleh. Kan? Menyumbang untuk umat. Jadi ilmu-ilmu yang seperti ini ada ilmu yang bersifat fardu kifayah. Ya, jangan tinggallah kalau benda itu bermanfaat. Baik. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa kaitan kitab Imam Bukhari iaitu Sahih Al-Bukhari dan kitab Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani iaitu Fathul Bari? Sebab selalu bila kita cari hadis Imam Bukhari, ia akan terkait dengan Fathul Bari. Sahih Al-Bukhari ialah kitab hadis. Dalam tu semua hadis yang Imam Bukhari susun. Bab dia tu merangkumi keseluruhan bab dalam agama yang semuanya sahih menurut Imam Bukhari, walaupun sebahagian ada yang dikritik, sebahagian kecil. Kebanyakan yang dikritik itu kebenarannya ada pada Bukhari. Siapa kritik? Daraqutni dalam kitab dia Tatabbu'. Kitab Sahih Bukhari ini ada pelbagai syarah. Ulama syarah Sahih Bukhari. Antara yang mensyarahkan Sahih Bukhari adalah Ibn Battal, seorang ulama yang bermazhab Maliki. Kemudian ini yang terkenal lah, saya bagi banyak lagi ulama mensyarahkan dan ada manuskrip yang tak sampai pun kat kita. Ada ulama yang mensyarahkan juga Sahih Bukhari. Nama dia kitab dia adalah Irsyadus Sari, karya Al-Imam Al-Qastallani. Ada juga yang menulis kitab syarah kepada Sahih Bukhari, nama dia Umdatul Qari, karya Al-Imam Al-Aini. Dia ni mazhab Hanafi. Disyarahkan Sahih Bukhari. Ada juga syarah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Nama dia Fathul Bari juga, tapi tak habis. Dia syarah tak habis. Maka kitab Fathul Bari ni yang dikarang oleh Ibn Rajab ni tak begitu glamour sebab dia tak habis. Datang Imam Ibn Hajar sezaman dengan Al-Aini, dia tulis Fathul Bari. Jadi kitab syarah Bukhari yang paling baik, yang paling lengkap, yang paling mudah untuk difahami sebenarnya adalah kitab Ibn Hajar Al-Asqalani yang bernama Fathul Bari. Jadi sebab itu dia datang bila orang kata nak faham Sahih Bukhari, kena buka Fathul Bari. Jadi atas meja saya ni pun sebenarnya ada Fathul Bari. Ni Fathul Bari. Kan? Fathul Bari sebab saya mengajar Sahih Bukhari. Jadi saya bacalah Fathul Bari. Ni Fathul Bari.
Ya, jilid yang pertama saya mengajar Fathul Bari. Jadi kitab Fathul Bari ni bagus, sehingga kan para ulama ada menyebutkan lepas adanya Fathul Bari ni la hijrah ba'dal fath. Nah, itu hadis Nabi sebenarnya. Tapi orang gunakan untuk konteks ni, iaitu tidak ada lagi, kita tak perlu lagi berpindah kepada kitab lain lepas adanya Fathul Bari. Itu kaitannya lah. Dia mensyarahkan kitab. Doktor, adakah dapat pahala bagi orang yang kena sihir iaitu sakit, bekerja di kedai makan, menyediakan makanan, memberi makan untuk keluarga? Ya, ada pahala. Dengan syarat dia, yang pertama yang kena sihir tu, kalau dia sakit, dia sabar, dia mengharapkan pahala daripada Allah, dia akan dapat pahala lah, akan ditinggikan darjat dan dia akan diampunkan dosa. Kemudian kalau dia bekerja di kedai makan ataupun dia memberikan keluarga makan, dia mencari nafkah, waktu dia pergi bekerja itu, dia niatkan dia pergi bekerja ni sebab nak melaksanakan tuntutan Allah bagi nafkah pada keluarga aku, insya-Allah dia akan dapat pahala. Nah, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi. Apa yang kau letakkan dalam mulut kau, dalam mulut isteri kau, illa ujirta 'alaiha. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma tada'ahu fi imra'atik atau kama qala. Sesungguhnya engkau tidak memberikan satu nafkah, engkau mengharapkan keredaan Allah, melainkan kau akan diberikan pahala. Sehingga kan apa yang kau letakkan di mulut isteri kau, makanan, dengan mengharapkan pahala daripada Allah pun dapat pahala. Assalamualaikum. Salam. Adakah ambil wuduk untuk setiap anggota wuduk mesti 3 kali? Dalam hadis Nabi SAW mengambil wuduk sekali pun ada, sekali-sekali. Dalam hadis Nabi SAW mengambil wuduk 2 kali pun ada. Dalam hadis Nabi SAW mengambil wuduk 3 kali pun ada. Oleh kerana itu para ulama menyebutkan mengambil wuduk sekali adalah rukun, manakala mengambil wuduk 2 kali adalah sunat, mengambil wuduk 3 kali sunat yang terbaik. Jangan lebih pada itulah, kerana dianggap sebagai mubazir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semalam saya yang tanya tentang bacaan Inna Lillah tu. Sebenarnya saya nak tanya, selama ni saya dengar orang baca Inna Lillah wa Inna Lillahi Raji'un. Inna Lillah wa Inna Lillahi Raji'un. Rupanya bacaan tepat Inna Lillah wa Inna Ilaihi Raji'un. Cuma semalam tak perasan. Berlaku kesalahan ejaan yang cukup parah sampai ustaz susah nak baca. Tapi ustaz dah jawab semalam yang memang bacaan yang saya dengar tu salah. Jazakallahu khair wa antum jazakumullah khair. Ya, bacaan yang betul Inna Lillah wa Inna Ilaihi Raji'un. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah memberkati doktor dan tuan juga. Jika saya menjauhi dan kurangkan bercakap pada rakan-rakan yang bersikap mengumpat, adakah saya dalam golongan memutuskan silaturahim? Sebab risau saya turut terjebak bersikap seperti mereka jika berkumpul sama. Jazakallahu khair wa antum jazakumullah khair. Pertama sekali, silaturahim ni untuk keluarga. Untuk sesama muslim kita panggil dia ukhuwah. Silaturahim ni yang ada hubungan kerabat dengan kita, hubungan rahim lah kita kata. Jadi tak dinamakan putus silaturahim, tapi memutuskan ukhuwah. Adakah termasuk dalam perkara yang memutuskan ukhuwah? Kalau kita membataskan perhubungan disebabkan ada alasan yang valid. Ibn Abdul Bar kata tak jadi masalah. Tetapi jangan kita boikot terus. Jumpa bagi salam. Tapi nak lepak sekali, nak duduk sekali, kita bimbang kita akan terkesan dengan akhlak dia, maka kita tak mau. Ya,
Oleh kerana itu kita dibenarkan untuk menghadkan perhubungan. Sebab itu dalam kisah 99 orang yang membunuh orang yang membunuh 99 lepas tu dia bunuh lagi seorang 100 orang tu kan, Tok Syekh tu bagi tahu, dia kata intalik ila ardi kadza wa kadza, pergi ke bumi sekian-sekian, fa inna biha unasan ya'budun Allah fa'budillaha ma'ahum, di sana ada orang yang menyembah Allah, bersembah Allah bersama mereka. Disuruh hadkan hubungan. Wala tarji ila ardik fa innaha ardu su, kamu jangan balik ke negeri kamu, kerana negeri kamu tu negeri yang tak elok. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah Nabi selawat ke atas diri sendiri ketika baring kita salat? Zahirnya begitu. Kerana Nabi SAW ajar para sahabat berselawat tasyahud seorang-seorang. Orang kata ramai lah yang diajar tu. Nabi bersungguh mengajar. So zahirnya Nabi juga berselawat ke atas diri Nabi SAW. Ustaz, ada agamawan mengatakan zikir Nabi ajar bukan untuk orang awam kerana kita bukan Nabi. Dia kata kena ambil zikir dari ulama. Jadi saya pening, zikir-zikir ni macam mana kami orang awam nak baca? Itu masalahnya tuan-tuan. Waktu saya kempen, jangan zikir, jangan hanya berpada dengan zikir Allah, Allah, Allah. Saya kata zikir bagi zikir penuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Teruk saya kena kecam. Seolah-olah macam saya kata, zikir seolah-olah macam saya melarang sebut nama Allah. Teruk juga saya kena. Saya bukan melarang sebut nama Allah, saya kata sempurnakan pujian kepada Allah. Tu teruk saya kena kecam lah. Tapi bila ada agamawan kata zikir Nabi ni berat sebab Nabi bukan orang awam macam kita dan kita bukan macam Nabi, tenang je nampaknya, tak ada apa pun ya. Sedangkan Nabi SAW ni guru yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Ta'ala kata sesungguhnya bagi kamu pada Nabi itu ada contoh yang baik. So kalau Nabi punya zikir kita tak boleh ikut sebab kita bukan Nabi, so Nabi bukan contoh yang baik untuk kita lah. Sedangkan Allah Ta'ala tak kata macam tu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kamu cinta kepada Allah, ikut aku, yakni ikut Nabi Muhammad, nescaya Allah Ta'ala akan cinta kepada kamu. So kita kena ikut Nabi. Dia kata sebab kita bukan Nabi. Sebab kita bukan Nabi lah kita kena ikut Nabi. Dah kalau kita Nabi, kita dapat wahyu sendiri, kita boleh buat ibadat kita sendiri berdasarkan wahyu yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Ini sebab kita bukan muat Nabi lah, kena ikut panduan Nabi tu. Kan? Sehingga kan ada sahabat yang dia tak berpada dengan apa yang Nabi buat. Bila Nabi tunjuk dia nak buat macam lain, Nabi marah. Aisyah kata hatta yu'rafal ghadabu fi wajhi, sehingga kan nampak kemarahan di muka Nabi. Nabi kata inna a'lamakum billahi wa atqakum lahu ana, sesungguhnya orang yang paling tahu berkenaan dengan Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah itu aku. Maksudnya apa? Maksud Nabi SAW nak bagi tahu yang paling tahu tentang Allah, yang tahu apa yang Allah suka, apa zikir yang Allah Ta'ala gemar, apa zikir yang afdal, Nabi lah, sebab Nabi terima wahyu. Jadi apa yang Nabi tunjuk buat. Apa yang Nabi tunjuk buat. Kecuali kalau ada pengkhususan. Contohnya macam Nabi SAW ni, dia kahwin lebih daripada 4. Itu tak boleh lah sebab ada pengkhususan. Kalau tak ada pengkhususan, so kita boleh tiru dia. Kita boleh ambil zikir-zikir dia. Tapi Ustaz, zikir Nabi banyak, kita tak mampu sebanyak itu. Ya, dari sudut kuantiti dan kualiti mungkin tak sama. Tapi dari sudut bentuk, kena bagi sama lah. Dari sudut bentuk, lafaz, dari segi sudut khusyuk sama ke tak? Dah tentulah kualiti Nabi lagi sebab Nabi punya khusyuk tinggi pada kita dari sudut kualiti. Sebab tu Aisyah kata la tas'al an husnihinna wa tulihin. Kamu jangan tanya kualiti solat Nabi dan kamu jangan tanya panjangnya solat Nabi. Tapi bentuk sama tak? Bentuk sama. Macam mana Nabi rukuk, macam itulah kita rukuk. Macam mana Nabi sujud, macam itulah kita sujud. Banyak rakaat macam mana? Banyak rakaat panjang rakaat. Panjang rakaat tak sama kerana kita tak mampu. Tapi bentuk sama tak? Berdiri sama tak? Sama. Qiyam sama tak? Sama. Baca surah tak seperti mana Nabi anjurkan? Baca surah. Baca Fatihah tak? Baca Fatihah. So bentuk sama walaupun mungkin kualitinya berbeza. Jangan sampai kita kata zikir Nabi ni bukan untuk orang awam. Jadi pelik lah. Pelik. Ya? Patutnya kita kempen Nabi punya zikir sebab Nabi SAW kata kalimatan kan saqilatan 'alal mizan khafifatan 'alal lisan.
Bukan makal. Dalam hadis Bukhari kan Nabi SAW kata, dua kalimah. Ada dua kalimah yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Habibatan ila Rahman. Iaitu dia dua-dua ni, Nabi SAW kata, berat di atas timbangan. Berat di atas timbangan, tetapi ringan di atas lidah. Alal mizan, berat di atas timbangan, ringan di atas lidah. Habibatan ila Rahman. Disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suka. Ya, apa dia? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ada yang kata subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua-dua ada riwayat tersebut. Kita boleh tengok dalam Sahih Bukhari. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallah. Ataupun subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Kedua-duanya ada riwayat. Jadi Nabi kata ringan je di atas lidah. Tiba-tiba kita kata berat. Itu pelik. Itu pelik. Patutnya kita kempen orang ikut sunnah Nabi SAW. Okey? Itulah lebih kurang saya boleh jawab, tuan-tuan. Banyak soalan gini saya tak dapat jawab. Tak larat dah saya pun. InsyaAllah kita jumpa di lain kali, di lain masa. Terima kasih banyak pada Global Ihsan yang menganjurkan majlis pada malam ini. Terima kasih Dr. Azmi. Terima kasih kepada Kak Majini. Terima kasih Ustaz Reza yang menganjurkan majlis pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya tengok malam ni pun ramai juga, alhamdulillah. Moga-moga dapatlah sesuatu daripada apa yang saya sampaikan pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.